صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruhnya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dalam tiap-tiap kerlipan mata dan nafas yang keluar masuk, berbilang-bilanglah ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memadalah Allah bagi kami, Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim, mal hikmata 'allimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ra dulu. Wa ma'rifatak. Tuhanku, kepadamu maksud pengajianku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu tujuan kehidupanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu maksud dan tujuanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Karuniakanlah kepadaku kasih kepadamu dan mengenali dirimu. Alhamdulillah, bermula segala puji dan syukur dirafa' dan ditinggikan bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil, Tuhan yang terus menerus memilih oleh Dia kepada kita sehingga pada malam ini untuk berhimpun, yang alhamdulillah dengan karunia dan rahmat daripada Allah Ta'ala, sebentar tadi bersama-sama telah kita melakukan kefarduannya maghrib 3 rakaat secara berjamaah. Setelah daripada itu, bersama-sama kita mentakzimkan Allah, bersama-sama kita memuliakan Allah, bersama-sama kita merafa', kita mengangkatkan nama Allah, dan bersama-sama juga kita membersihkan hati kita, kita membersihkan sanubari kita, kita membersihkan ahwal kita, kita membersihkan rahasia kita, kita membersihkan hati kita dengan alunan dan lantunan zikrullah. Yang tak dapat tidak, zikir yang kita bawa tadi
Ulama menamakan dia sebagai tariqatus syahrul radiyah, tariqat syahrul radiyah, yang mudah-mudahan dengan amalan yang kita lakukan terus menerus membersihkan hati kita, membuka hijab dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Setelah kita berzikir, bersama-sama kita berdoa, kemudian kita meneruskan majlis dengan solat sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Setelah daripada itu, kita belum berganjak lagi, bahkan kita masuk saf dan kita melakukan 2 solat sunat yang alhamdulillah ada di antara kita yang langsung tak pernah buat, namun pada malam ini dengan rahmat daripada Allah Ta'ala, mereka berjaya melakukan solat sunat yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW, iaitu yang pertama solat sunat awwabin, yang kedua solat sunat memeliharai iman. Cuma kata ulama, solat sunat awwabin ni 8 rakaat, tetapi memada dah bagi kita yang nak belajar, bagi kita yang nak mengaji, bagi kita yang nak mendekatkan dengan dia, kita bermula dengan 2. Kemudian kita melakukan pula solat sunat memelihara iman yang kalau hamba suruh angkat tangan pada malam ni, hamba yakin ramai yang mengaku ini merupakan kali yang pertama. Namun walau bagaimanapun, apa gambaran yang hamba nak bawa datang kepada tuan-tuan, kita mengaji bukan nak banyak, bahkan kita mengaji nak beramal. Betul ke tidak? Walaupun hari ni kita mula mengaji kitab lebih kurang 8 suku, 8:20 tadi, tetapi kita memenuhi waktu itu dengan semayang sunat yang langsung kita tak pernah buat, maka itu terlebih baik daripada kita mula mengaji pukul 8 tetapi amalan makin tidak bertambah. Setelah daripada itu, sound system okey ke? Dengar okey? Hamba tak ada masalah. Takut dia humming kuat sangat, takut tuan-tuan rasa tak selesa. Okey dah? Baik. Setelah daripada itu, kita duduk dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan keberadaan kita yang sementara ini terus menerus dicampakkan faham oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kasihlah oleh kita kepada melakukan akan majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersambung daripada muka surat yang keberapa? Muka surat yang ke-7. Kitab ni muka surat yang ke-7. Kepada muslimin muslimat, kalau nak beri versi Rumi, ada Syekh kita ni ada bawa. Yang ni ada versi Rumi. Belakang dia ada versi Jawi yang asal, depannya ada versi Rumi, dan depan lagi pula ada mukaddimah sedikit berkenaan sejarah, berkenaan silsilah, berkenaan hujung perkara yang berkait rapat dengan Syekh Wan Muhammad Saghir. Ada? Boleh dapatkan dengan Syekh dekat depan ni, harga RM1 5. Tapi hamba tak galakkan bayar RM5, bayarlah RM10. Allahumma salli ala Muhammad. Dah? Kitab ni tuan-tuan tak beli RM10 boleh pakai 10 tahun. Betul ke tidak? Nak bagi RM5 tak ada masalah, tapi hamba galaklah bagi lebih. Dah, biar budak-budak ni mengaji pondok ada duit dan sebagainya. Baik. Yang kitab Jawi kita bersambung daripada muka surat yang ke-7. Mana dia? Dan kata Ma'ruf Al-Qarhi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Sekejap. Buat kitab satu. Ada. Nak tengok muka surat berapa, takut muslimat tak jumpa. Sama yang tu Rumi. Kalau yang Rumi muka surat 15. Kalau yang Rumi muka surat 15. Ada? Kalau yang Rumi muka surat 15. Harga satu RM5, tapi bayar RM10. Allahumma salli ala Muhammad. Lebih tu bukan riba, lebih tu sedekah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama Syekh Haji Abu Bakar bin Haji Hasan, dalam kitabnya yang bernama Mustika Ajaib, pada menyatakan hukum dan kelebihan dalil tatkala dibaca majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dan kita bersambung daripada muka surat yang ke-7 dengan katanya. Kata Ma'ruf Al-Qarhi yang kitab Jawi Mubarih, biar sebut nama ulama' tu betul. Kata Ma'ruf Al-Qarhi, dia kata apa? Siapa bersediakan kerana membaca kisah Maulidin Nabi SAW akan makanan, serta mengumpulkan ia akan saudara-saudara, kumpul adik-beradik, dan memasangkan ia akan pelita, pasang pelita pada malam tu, dan memakai ia dengan pakaian yang baharu, yang molek-molek, yang cantik-cantik, ada, serta memakai ia akan bau-bauan, kerana membesarkan bagi diperanakkan akan dia Nabi SAW, nescaya, tulis jawab nescaya, ada. Daripada masalah tadi, jawaban dia nescaya dikumpul akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari qiyamah, serta puak-puak yang pertama daripada segala nabi-nabi. Baik, pada hari ini kita masuk pula satu bab yang lain, iaitu Syekh Haji Abu Bakar mula nak mengajar kepada kita, mula nak menterjemahkan kepada kita kelebihan-kelebihan diadakan majlis Maulidin Nabi. Yang tak dapat tidak, bila mana kita mengetahui kelebihan sesuatu, maka kita nak mendekatkan dengan dia tak? Dah macam orang sebut IKEA. Sanggup dah isteri kita, jomlah abang, tak pernah pergi IKEA, orang kata IKEA ke IKEA. Dah. Sebab apa? Seronok sangat. Tak tahulah, dengar kawan-kawan kata ada perabot dan sebagainya. Betul ke tidak? Tapi kita beri syarat, nak pergi IKEA boleh, jangan bawa duit. Dah. Asal-asal kata nak tengok saja, tapi bila sampai sana balik 2,000 hilang. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, cuma gambaran yang hamba nak beri faham, kenapa seronok sangat sampai berjam dan sebagainya nak pergi ke Damansara, nak pergi ke IKEA. Sebab kita nampak kelebihan. Betul tak? Yang kelebihan tu tak ada di tempat lain. Maka begitu juga majlis Maulidin Nabi SAW. Kenapa orang-orang dahulu tak tinggal majlis Maulid Nabi? Kerana tak dapat tidak mereka mengetahui kelebihan. Baik, kelebihan yang pertama, sebagaimana kata Ma'ruf Al-Qarhi, siapa bersediakan kerana membaca kisah Maulidin Nabi SAW akan makanan. Pakat-pakat buat kenduri. Hamba nak repeat balik. Kalau nak buat kenduri, nak beri sedekah, niat apa? Niat gugur kafarah. Mengaji praktikal, mengaji beramal. Ya Allah, aku nak masak nasi, panggil budak-budak pondok datang, anak yatim datang, budak tahfiz datang, orang surau datang, nak buat majlis Maulid Nabi. Mudah-mudahan digugurkan segala kafarah yang wajib bagi diriku. Serta mengumpulkan ia akan saudara-saudara. Panggil adik-beradik datang dekat rumah kita. Banyak kelebihan dia. Dan memasangkan ia akan pelita. Dah pasang pelita. Kalau hamba nak syarah pelita ni tuan-tuan, satu syarah yang begitu panjang. Sebab itu banyak amalan-amalan yang hidup dalam masyarakat Melayu sebenarnya datang daripada sunnahnya Nabi SAW. Cuma kadang-kadang kita tak belajar. Tengok orang tua-tua dahulu malam 7 liku. Dah 10 malam terakhir bila mana Ramadan, mereka menghidupkan kawasan, mencerahkan kampung dengan dipasang pelita. Kadang-kadang hari ni orang duk main olok-olok, ada. Sedangkan pelita ni tuan-tuan ada sandaran dan ada kaitan dengan agama dan sebagainya. Yang tu hamba cerita kemudian. Dan memakai ia dengan pakaian yang baharu, yang molek-molek. Dah. Ingat bila nak buat Maulid Nabi pakai elok-elok. Serta memakai ia akan bau-bauan. Pakai minyak wangi. Bila sebut minyak wangi ni tuan-tuan, hamba tak ingat dah beri ke atau belum ijazah kepada tuan-tuan. Berbalik daripada kita membaca kitab dan disebut oleh ulama sunat kita memakai bau-bauan. Dah. Hari ini hamba nak berkongsi dengan tuan-tuan satu kaedah yang telah diajar oleh baginda Nabi SAW. Yang kaedah ini, silsilah ini hamba dapat daripada adik hamba yang belajar di Suriah. Ada? Yang tak dapat tidak, ramai di antara kita sentiasa memakai bau-bauan. Ada yang belajar, ada yang tak belajar. Ada yang ambil sanad, ada yang tak ambil sanad. Setiap ilmu ni tuan-tuan ada sanadnya. Ada? Bahkan berkuda tu pun ada sanad. Memanah tu pun ada sanadnya. Baik.
Maka tak dapat tidak. Bila sebut masalah memakai bau-bauan, yang ada cara sendiri teruskan, tetapi tambahkan ilmu. Yang tak ada cara, yang tak tahu silsilah, yang tak pernah ambil daripada mana-mana guru macam mana kaedah Nabi makai bau-bauan, maka tuan-tuan belajarlah pada malam ni. Ada minyak atar? Dah? Terlupa sebab beg tinggal dalam kereta. Terima kasih. Baik, sanad ni hamba dapat daripada adik hamba sendiri yang belajar di Syria. Yang tak dapat tidak, pertama sekali hamba nak menceritakan masalah cara memakai minyak wangi ni terlampau banyak. Cuma kaifiat ini yang tak dapat tidak, yang telah diajar oleh Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi SAW selepas 7 hari Nabi rebah tak bangun. Nabi kena santau dah, Nabi kena buat orang. Maka selepas Nabi segar, selepas Nabi Nabi sihat dan sebagainya, maka Jibril turun mengajar Nabi satu kaifiat ataupun satu cara memakai minyak wangi untuk dielak daripada sihir. Caranya banyak. Yang kaedah ini khususiah kita pakai untuk mengelak daripada sihir. Pertama sekali, bismillahirrahmanirrahim. Ambil minyak atar, tuan-tuan sapu di ibu perut jari yang kanan. Dah? Ibu perut jari yang kiri. Ambil minyak atar, sapu minyak wangi di ibu perut jari yang kiri. Baik. Kemudian kita sapu keduanya sambil berselawat kepada Nabi SAW dengan disapu di atas bulu kening ke bulu mata? Bulu kening. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian gosok kali yang kedua, sapu di antara hidung dengan mulut atau dipanggil misai bagi laki-laki. Ada? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sapu kali yang ketiga, disapu di belakang telinga. Ini. Dah? Diselapu di belakang telinga dan diurutkan sambil berniat, ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan dipelihara aku daripada sihir sebagaimana yang telah dipakai oleh baginda Nabi SAW. Faham mana ibarat? Dah? Hamba ulang balik. Dah? Ambil, pegang minyak wangi, sapu di perut ibu jari yang kiri. Kemudian disapu keduanya sambil berselawat kepada Nabi, disapu di atas bulu kening. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sapuan yang kedua, sapu di antara hidung dengan bibir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sapuan yang ketiga, sapu di belakang telinga dan dilurutkan sehingga ke bawah badan lebih kurang. Dengan niat, dengan kaifiat Nabi memakai begini, dipelihara diriku daripada sihir, santau dan sebagainya. Faham mana ibarat? Habis. Wallahu a'lam. Sambung. Serta memakai akan bau-bauan. Kerana apa? Kerana membesarkan bagi diperanakkan akan dia Nabi SAW. Nescaya dikumpul akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari qiyamah, serta puak-puak yang pertama daripada segala Nabi-Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Kelebihan orang yang buat majlis maulid Nabi ni tuan-tuan, kita hadir majlis maulid Nabi, orang-orang ini tak dapat tidak, mudah-mudahan dipilih pada padang mahsyar kelak, didudukkan mereka, dihimpunkan mereka bersama para Nabi. Yang tak dapat tidak, golongan Nabi-Nabi ni merupakan golongan yang lebih. Dalam dunia pun tuan-tuan, kita nak duduk bersama orang lebih, betul ke tidak? Cuba sampai kedai kopi, tiba-tiba jumpa satu best friend, kebetulan pula dia YB. Assalamualaikum YB, lama tak jumpa. Tegur ada sebab. Kenal saya tak? Kenal saya tak? Allah, dulu dalam kelas duduk sebelah, dah selang 2 meja. Dia fikir-fikir, oh betul lah kamu, dah lama tak jumpa, apa khabar, sihat? YB boleh ambil gambar? Selfie masuk Instagram. Allahumma salli ala Muhammad. Selfie masuk Facebook, dapat bergambar dengan YB. Betul ke tidak? Kerana apa? Kerana manusia itu berhajat kepada orang yang lebih. Cuba kawan dia tak ada apa kelebihan, agak-agak nak selfie tak? Dah tegur pun tidak. Allahumma salli ala Muhammad. Maka apatah lagi di padang mahsyar kelak, yang ketika itu tiada isteri, tiada anak, tiada suami, tiada sahabat, tiada ustaz, tiada siapa-siapa yang dapat membantu kita melainkan baginda Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan orang yang banyak buat majlis maulid Nabi, sama ada di rumah dan sebagainya, orang ni Allah Ta'ala pilih duduk bersama para Nabi. Habis.
Dan adalah ia pada a'la illiyin. Dan adalah ia pada a'la illiyin. A'la illiyin ni apa? Bila dia mati besok, dia masuk syurga illiyin. Itu dia panggil syurga nisbah dunia. Dah tak masuk lagi syurga dekat sana. Bila dia mati, roh rohani dia akan dinaikkan, dimasuklah illiyin. Roh idafi dia, maka mudah-mudahan mendapat kebahagiaan di alam kubur. Kalau roh yang jahat, masuklah sijin. Itu roh rohani. Roh idafi dia kena azab dalam liang lahat. Dan barang siapa, kita sambung, membaca maulidin Nabi SAW dan diletakkan wang perak ataupun wang emas, serta dicampurkannya dengan wang yang lain, nescaya jatuh atasnya berkah, dan tiada mewarisi apa orang yang empunya wang itu, dan tiada kosong tangannya dengan berkah tatkala dibaca kisah maulidin Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan jangan ingat agama tak ajar kaedah tarik duit. Tuan-tuan jangan ingat agama tak ajar kaedah tarik duit. Ilmu-ilmu yang tak betul ada kaedah tarik duit. Islam pun ada ajar kepada kita kaedah nak tarik duit. Tetapi kena belajar cara dan sebagainya. Jangan bila dah khatam kitab ni, start daripada minggu depan, ayahanda malam Jumaat tak ada orang. Sebab apa? Pakat-pakat buat dekat rumah masing-masing. Dia dapat 5,000, sat lagi dia letak dekat tong tengah-tengah, nak panggil orang luar malu, dia panggil anak beranak berimpun, baca maulid dan sebagainya, sat lagi duit tu beranak. Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya bukan begitu. Baca dulu sampai habis. Kata ulama, dan barang siapa membaca maulidin Nabi SAW, buat maulid, kita buat maulid di rumah, dan diletakkan wang perak atau wang emas di tengah-tengah rumah tu, tengah-tengah majlis orang berimpun tu, letak wang perak, letak wang emas, serta dicampurkannya dengan wang-wang yang lain. Buat keluar KWSP 5,000, letak nak buat berniaga ni, contoh. Nescaya jatuh atasnya berkah, dan tiada mewarisi apa-apa orang yang empunya wang itu, dan tiada kosong tangannya atau poketnya dengan berkah dibaca kisah maulidin Nabi SAW. Maka ulama syarah, macam mana yang dikatakan bila kita buat maulid, kita letak duit tu takkan berkurang. Bukan dengan makna tarik duit, kita buat maulid, duit tu beranak, ambil yang bawah, atas dengan usik. Bukan maknanya begitu. Maknanya mudah. Bila mana kita buat majlis maulidin Nabi, dan diletakkan wang emas, dan diletakkan wang perak, dan dibaca maulid Nabi, baca barzanji, baca burdah dan sebagainya, dalam keadaan kita faham apa yang dibicarakan, dalam keadaan kita mengerti apa yang dituturkan, dalam keadaan kita memahami maksud yang hendak dibawa datang, nescaya orang yang buat perkara tadi tak akan mewarisi apa-apa. Kerana apa? Rupa-rupanya bila dengar maulid Nabi, Nabi berniaga begini, Nabi menghabiskan duit begini, kalau Nabi muamalat begini, Nabi suka bersedekah begini, Nabi suka buat kebajikan begini, Nabi kalau ada duit suka berkongsi begini, Nabi buah tamar pun kadang-kadang dia bahagi 3. Bermakna test. Dah. Bermakna terhasil daripada majlis maulidin Nabi yang kita buat tadi, kita akan menggunakan duit tadi sebagaimana yang kita dengar tak? Ini maksud orang yang buat majlis maulid Nabi, diletak wang emas, diletak wang perak, confirm tak akan mewarisi kepapaan. Sebab apa? Dia menggunakan duit tadi sebagaimana yang Nabi ajar. Nabi meniaga begini, aku nak buat beginilah. Ambil duit 5,000 tadi, meniaga sebagaimana Nabi meniaga. Kita dengar Nabi muamalat begini, aku nak buat beginilah. Ambil perak tadi, kita ajar, kita didik diri kita sebagaimana yang Nabi ajar. Jadi apa yang hamba nak terapkan di sini ialah kepahaman dalam majlis maulidin Nabi. Hamba tak jemu tuan-tuan ulang 40 kali. Kerana apa? Majlis maulidin berzanji, bertapak sampai sekarang. Betul ke tidak? Tapi berapa ramai yang baca maulid tak faham. Jangan kata yang mendengar, hak tekong yang goreng pun tak faham. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu pada malam ni hamba boleh buktikan, bila tak faham ni tuan-tuan, jangan kata maulid. Kadang-kadang Quran pun kalau tak faham, masih lagi tak mencapai kepada zauq dan wujdan.
Kadang-kadang bila selawat pun tak faham, tak mencapai kepada zauq dan wujdan. Kadang-kadang bila berzikir pun tak faham, tak capai lagi kepada zauq dan wujdan. Jadi kaitan apa yang hamba nak bawa datang, konsep kepahaman itu satu konsep yang begitu besar dalam ilmu. Sebagai contoh tadi, lepas semayang kita berzikir la ilaha illallah. Dah? Satu perkataan yang tuan-tuan sebut daripada kecil sampai sekarang. Dan perkataan tu juga kita ajak anak cucu dan sebagainya. Tapi demi Allah, bukan hamba nak perendahkan kalian, bukan hamba nak perendahkan tuan-tuan, tidak. Hamba nak membuktikan sedikit sahaja, banyak yang melapaskan la ilaha illallah dalam keadaan tidak mengetahui makna yang paling tepat, dalam keadaan tidak mengetahui erti yang paling tepat. Sebab tu bila tak faham, berzikir pun tak datang zauq wujdan. Sama juga bila buat majlis maulid Nabi, letak wang emas, letak wang perak, orang duk baca barzanji, kita duk tidur, tak faham apa yang dibicarakan, duit tu nak beranak macam mana? Sebab kita tak didik diri kita sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Sama juga masalah kita berzikir. Sebagai contoh, bila sebut la ilaha illallah, tengok dah. Kalau kita tengok wording dia, kalau kita melihat perkataan Arab dia, test. La ilaha illallah. Nescaya tuan-tuan akan jawab, tiada Tuhan melainkan Allah. Betul ke tidak? Ini bukanlah perkataan ataupun huraian yang paling tepat. Perkataan yang paling tepat, hamba nak sebut dahulu, kemudian hamba nak suruh tuan-tuan angkat tangan mengaku dengan ikhlas. Siapa yang baru pertama kali dengar? Mudah-mudahan kalau tuan-tuan jujur, hamba nak hurai dengan detail agar nampak kepahaman. Bila kita berzikir pun dengan faham yang betul, maka datang zauq, datang wujdan, masuk ia kepada darah daging dan sebagainya. Maka kata ulama, la ilaha illallah. Apakah maksud yang sebenar daripada word la ilaha illallah? Iaitu tiada Tuhan yang maujud dengan sebenarnya melainkan Allah. Tiada Tuhan yang maujud dengan sebenarnya melainkan Allah. Baik, mengaku dahulu. Siapa yang baru malam ni faham ataupun dengar la ilaha illallah maknanya tiada Tuhan yang maujud dengan sebenarnya melainkan Allah, angkat tangan. Mengaku. Tak angkat aku tanya sekali lagi. Baik, kita bagi lagi contoh lain. Tuan-tuan baca lama dah. La haula wala quwata illa billah. Hamba nak syarah ataupun translate yang paling tepat. Ayahanda cuba jawab dulu. Salah pun tak apa nak mengaji. Dah, dia tak masuk video nanti dia cut. Allahumma salli ala Muhammad. Dah? Syekh baju hijau, la haula wala quwata. Jadi hamba minta maaf, hamba bukan nak perendahkan tuan-tuan, tidak. Hamba nak buktikan kalau duk baca sebelum sembahyang, la haula wala quwata illa billah. Nabi ajar kita baca An-Nas, dah. Lepas tu istighfar dan sebagainya. Sunat kita baca la haula wala quwata. Sebenar di sebalik la haula wala quwata ni ada rahsia yang perlu kita faham sebelum nak takbir. Dia ada kait. Kenapa sunat baca la haula wala quwata illa billah, baru baca usalli, baru takbir? Ada kait satu persatu yang insya-Allah kita akan cerahkan pada malam ini dengan ilmu dan sebagainya. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kaitan daripada kita mengaji kitab, kaitannya apa? Al-fahmu, faham. Jadi nak pecah lagi. Sama juga Quran, kalau tak faham banyak lagi keyakinan kita tak tahu. Selawat kalau tak faham banyak lagi keyakinan yang kita tak tahu. Berqasidah kalau tak faham banyak lagi perkara yang kadang-kadang tak menyentuh kalbu. Sama juga berzikir, kalau tak faham takkan datang zauq dan wujdan. Di antaranya perkataan yang tak dapat tidak sering akan kita baca la ilaha illallah. Baik. La ilaha illallah. Kalau tuan-tuan faham, kebanyakan kita kata tiada Tuhan melainkan Allah. Betul tak? Tiada Tuhan melainkan Allah. Ini bukan translate yang paling tepat. Kerana translate yang paling tepat, kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, mana-mana yang mengaji bahasa Arab, kalau hamba salah, hamba minta ditegur kerana Allah Ta'ala. Sebab ilmu ni penting. Ada? Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, la ini dipanggil la apa? La linafi jinsin. Nama dia. Nama la ni, kalau mengaji bahasa Arab, dipanggil la linafi jinsin. Dia bukan la nafi biasa.
Sebab la nafi biasa ada kaedah. Dia panggil la li nafi jinsin. Apa makna la li nafi jinsin? Menafikan semua jenis. La ilaha, tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan, tu bukan illallah. Melainkan Allah Ta'ala je Tuhan. Faham tak? Baik. La li nafi jinsin ni, dalam bahasa Arab, dia ini bekerja dengan menasabkan isim, merafakkan khabar. Baik, tuan-tuan pening pada malam ni tak ada masalah. Biar pening pernah dengar daripada pening tak pernah dengar. Betul tak? Biar kita pening pernah dengar sekali semua hidup pun tak apa, daripada tak pernah dengar langsung. Macam orang katalah, Allah, takkan mu nak ikut Gua Musang ni, Gua Musang jam, baik kamu ikut Greek nak pergi Kelantan. Kita kata apa? Orang kata ikut Greek dengan banyak apa tu? Dengan banyak gajahnya dan sebagainya, aku tak berani. Padahal kita naik turun Greek 30 tahun tak pernah jumpa gajah. Betul tak? Contoh, orang yang dakwa dengan orang yang dah lalu sama tak? Tak sama. Kalau kita kata mu lalulah dahulu, jalan sekali ikut Greek, tengok seronok macam mana. Walaupun jalan berbukit, jalan dia slow motion. Walaupun berukit, jalannya tak berlubang-lubang. Dah gajah tu kalau jumpa, tak jumpa tidak. Contoh, betul ke tidak? Sama juga bahasa Arab. Kalau tuan-tuan pening, benda biasa, benda tak pernah dengar. Tapi biar pening tak pernah dengar, biar pening pernah dengar daripada pening tak pernah dengar. Baik. Dalam bahasa Arab, la ini namanya la li nafi jinsin. Dia menafikan segala jenis nakirah. Maka kerja la ini menasabkan isim, merafakkan khabar. Hamba syarah dahulu. Nasab ni apa? Dia bagi atas. Bila la tu masuk, isim selepasnya kena bagi atas, dan merafakkan khabar. Rafak ni makna baris dia depan. Baik. Isim khabar ni apa? Boleh jadi tuan-tuan tak faham. Hamba bantu tuan-tuan kalau kita syarah ikut bahasa orang putih. Dalam ilmu grammar, isim ni nama dia apa? Subjek. Khabar ni apa? Predikat. Baik. Hamba cerita mudah. Dalam satu struktur ayat, al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu. Bila sebut kalam, pertama murakkab tersusun. Ali makan. Tersusun tak? Kalau sebut Ali je faham tak? Ali faham tak? Orang tanya jawablah ni. Allahumma salli ala Muhammad. Hamba sebut Ali faham tak? Tak faham Ali apa? Dah. Jadi masih lagi tidak mufid. Mesti murakkab al-mufid dan memberi faedah, beri faham. Baik. Maka bila sebut kalam, al-kalamu huwal lafzu, dia lafaz, al-murakkabu tersusun, al-mufid dan memberi faedah dan memberi faham. Maknanya setiap kalam mesti berhajat kepada subjek dan predikat baru sempurna. Ali subjek, makan predikat. Kalau hamba sebut Ali saja, ada subjek, faham tak? Tak faham. Kalau hamba sebut makan sahaja, faham tak? Makan, apa makan? Siapa makan? Tak faham. Jadi bila sebut kalam yang sempurna, mesti ada subjek, mesti ada predikat, baru dia sempurna. Jelas ke tak jelas? Baik. Maka kalau kita kembali kepada kalimat la ilaha illallah, maka kerja la ini menasabkan isim, merafakkan khabar. Maka tuan-tuan boleh tengok dekat wording yang kita baca, la ilaha, la li nafi jinsin, ilaha merupakan isim dia. Betul ke tidak? Persoalan dia, di mana khabar? Mana khabar? Sudah. Kalau khabar tak ada, la ni tak sempurna lagi. Simple je. Kalau subjek predikat tak ada, la ni tak sempurna. Bermakna bila tak ada subjek ataupun predikat, wajib takdir, wajib kena bawa datang. Faham tidak? Tuan-tuan boleh kata, habis itu ustaz, Allah jadi apa? Dah, Allah tak boleh jadi predikat. Sebab Allah ini ternafi daripada ilah. Betul tak? Allah ini bukan sebahagian daripada ilah. Dia lain daripada ilah. Dia bukan jawab. Bermakna dia istisna selepas daripada ilah. Habis. Jadi ringkasnya, hamba ulang balik pelan-pelan. Bila mana la li nafi jinsin, ilaha subjek,
maka tiba-tiba predikat dia tak ada. Predikat dia tak ada. Bila mana predikat dia tak ada, wajib bawa datang supaya menyempurnakan kalam. Maka ditanya balik, habis tu ustaz, takkan Quran macam tu, takkan hadis macam tu boleh ada, boleh tak ada, boleh tak ada, boleh ada. Baik, hamba nak buktikan dengan contoh yang lain. Satu perkataan yang tuan-tuan biasa baca daripada dulu sampai sekarang, di antaranya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tulis bismillah sudah. Yang mengaji bahasa Arab tolong menyampuk. Bismillah, ba ni apa nama dia? Harfun jar. Apa makna huruf jar? Itu kerja huruf jar. Kerjanya mengebawahkan isim. Tapi huruf jar ni apa? Dengar dah, huruf jar ni dipanggil kata hubung. Kata hubung, kata penyambung. Dia ada 9 beradik. Min ila an ala fi rubabika bikali. Apa yang hamba nak buktikan, dengar dah. Huruf jar ni, kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, kalau namanya jar asli, dia berhajat kepada muta'allaq. Apa dia muta'allaq? Tempat gantung cakap. Hamba ulang balik. Ba ni, bila huruf jar, dia berhajat kepada kalimat yang sebelumnya. Kalau kalimat ni tak ada, ba ni tak boleh bekerja. Sebagai contoh, hamba buat satu masalah. Dalam kolam. Faham tak? Faham tak? Dalam kolam. Tak faham. Apa dalam kolam? Sama juga dengan nama Allah. Apa dengan nama Allah? Tiba-tiba je bismillah. Dah. Apa dalam kolam? Baik. Sebelum bermakna, sebelum dalam kolam, ada tak kalimat yang lain? Ikan dalam kolam. Faham tak? Baik. Baik. Ataupun saya sebut dengan basikal. Faham tak? Tak faham. Baik. Bermakna tuan-tuan dah faham, sebelum dengan basikal ada tak word yang lain? Maknanya begini, saya datang dengan basikal. Sempurna tak? Baik. Saya datang tu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Macam mana yang kata kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada? Yang pertama, kalau ada istifham, kalau ada soal. Ustaz datang dengan apa? Saya jawab dengan basikal. Faham tak? Faham dah? Bermakna kalau kita buka balik ayat dia, ustaz datang dengan apa? Saya jawab sepatutnya saya datang dengan basikal. Tapi tak payah sebutlah macam tu. Dah. Orang Melayu kata apa? Skema sangat. Dah. Maka saya jawab dengan basikal. Tetapi tuan-tuan dah faham, sebelum itu ada wording yang lain, saya datang dengan basikal. Jadi maknanya perkataan saya datang tu ada ke tak ada? Ada. Hakikatnya ada. Cuma sama ada pada lafaz dia disebut ke, dia tak disebut ke, pada tulisan dia tulis ke, tak ditulis ke, hakikatnya benda ni ada. Buktinya, tuan-tuan bacalah mana-mana kitab ulama'. Ulama' bila tulis bismillah, bawah tu dia akan tulis, aku memulai kitab ini. Betul tak? Bacalah mana-mana kitab. Atas bismillah, bawahnya, aku memulai kitab ini. Bermakna dia buka balik sebelum bismillah ni apa? Abtadi'u kitabi hadza. Abtadi'u kitabi hadza. Ni perkataan yang tak ada tapi ada. Aku memula kitab ini dengan nama Allah. Hamba bagi contoh lain. Tuan-tuan nak balik sekali lagi, tengok dah. Nak pakai slipper ni. Bismillahirrahmanirrahim. Apa word yang hilang? Ya, aku nak pakai slipper dengan nama Allah. Betul tak? Boleh tak tiba-tiba je bismillah? Boleh tak? Yes. Boleh tak tiba-tiba je bismillah? Mana boleh? Likulli syai'in sababun. Tiap-tiap satu benda bersebab. Masuklah kereta, bismillahirrahmanirrahim. Apa word yang hilang sebelum tu? Aku nak start kereta dengan nama Allah. Tapi tuan-tuan pernah sebut tak? Tuan-tuan tak pernah sebut nak makan sekali lagi. Aku nak makan nasi dengan nama Allah ni. Tuan-tuan tak pernah sebut begitu. Tetapi tuan-tuan faham tak word tu ada? Kita faham kalimat tu ada. Ada bukan pada tulisan,
ada pada faham, tapi benda tu still ada. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya aku nak makan dengan nama Allah ni. Dah. Aku nak berjalan dengan nama Allah ni. Aku nak bekerja dengan nama Allah ni. Bermakna sebelum daripada bismillah ada kalimat yang lain. Jangan kata di belakang, tuan-tuan. Jangan kata di belakang. Kadang-kadang di hadapan pun dalam Al-Quran ada benda tak ada tulisan, tetapi ada pada bacaan. Sebagai contoh, dalam Quran ni pada tulisan tak ada, tetapi pada sebutan ada. Ayat watini wazaitun, bawah sekali Tuhan tanya apa? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ayah dia baju kelabu sambung. Kalau boleh jawab, hamba belanja kitab free. Tak apa, kita bayar, tak apa. Dalam Quran ni hamba bukan nak perendahkan atau tidak dah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Apa ayat selepas dia? Syekh baju kelabu. Sudah. Sebelah. Haji. Cepat-cepat, siapa nak cek menang? Hamba belanja hari ni. Allahumma salli ala Muhammad. Dah? Hak belakang. Baju putih nak cuba jawab. Dah? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Dalam tulisan tak ada apa-apa. Selepasnya ada bismillah. Betul tak? Bahkan sunat kita jawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kenapa sunat kita jawab? Kan tanda soal tu. Tuhan tanya alaisallahu bi ahkamil hakimina. Tuhan tanya, adakah tidak Allah Ta'ala tu dengan sebaik-baik orang yang beri hukuman? Tuhan tanya kita, alaisallah istifham. Kita jawab, bala, ya, wa ana ala zalika minasyahidin. Zalika minasyahidina. Kita jawab, ya, bala, wa ana ala, dan aku di atas demikian itu, minasyahidin, daripada orang yang menjadi saksi. Apa yang hamba nak buktikan? Dalam Quran tulisan ni ada tak? Tak ada. Pada sebutan ada tak? Ni. Faham tak? Tak ada pada tulisan, ada pada sebutan. Bismillah. Sebelum bismillah tak ada pada tulisan, ada pada kepahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Nak main golf. Bismillah. Dah. Maknanya aku nak pukul bola ni dengan nama Allah. Betul tak? Maknanya tak ada pada tulisan, ada pada kepahaman. Sama juga benda ni. Itu yang hamba nak buktikan. La ilaha. Dalam bahasa Arab, la ini namanya la linafi jinsin. Dia masuk pada isim nakirah sahaja. Dan kerja dia menasabkan isim, merafakkan khabar. Macam ayah kata tadi betul. Huruf jar kerjanya membaris bawah. Bismillah. Masuk bi, baca mi. Maka bila isimnya dah ada, mana khabarnya? Khabar tak ada. Bila khabar tak ada, kena takdir bawa datang. Tu yang timbul maujudun. Maujudun, setengah ulama tambah sikit, bihaqqin. Dengan sebenarnya illallah. Baik. Ada lagi syarahan. Kadang-kadang kita boleh syarah juga. La ilaha ma'budun bihaqqin. Kadang-kadang la ilaha maqsudun bihaqqin. Baik, ditanya, Ustaz, kenapa ada 3 syarah? Ada kata la ilaha mawjudun. Maka mawjud ni jadi predikat ataupun jadi khabar. Kadang-kadang boleh disyarah la ilaha ma'budun. Kadang-kadang boleh disyarah la ilaha maqsudun. Jawapannya mudah, dibawa dalil-dalil yang lain, hujah-hujah yang lain sesuai untuk semua maqam. Sebagai contoh begini. Suatu hari baginda Nabi SAW, dia berjalan, seorang sahabat tak tahan dia. Ya Rasulullah, siapa yang perlu lebih aku kasih? Sahabat tu tanya 3 kali. Maka Nabi kata, ummuka wa abuka. Mu kena kasih mak kamu, ayah kamu. Mak kamu, ayah kamu. Mak kamu, ayah kamu. Habis, selesai. Pergilah sahabat tadi. Nabi berjalan 3-4 langkah. Sahabat yang nombor 2 pula tahan. Dia tanya soal yang sama. Ya Rasulullah, siapa yang perlu lebih aku kasih? Nabi jawab apa? Allahu wa rasuluh. Dia tanya 3 kali. Nabi jawab jawapan yang sama. Allah wa rasuluh. Tengok 2 sahabat ni, soalan dia sama tak? Jawaban dia sama tak?
Tak. Sebab sahabat yang pertama tadi Nabi tahu dah, dia akhlak dengan mak bapak tak sempurna lagi. Mau jaga akhlak mak ibu ayah ibu. Sahabat yang kedua Nabi dah tahu dah, dia dah sempurna dengan mak ayah. Maka pertingkatkan maqam, mu kasih Allah dan Rasul, Allah dan Rasul. Jadi begitu juga ada setengah martabat kita yang masih lagi orang awam, dia pegang ma'budun. Ada setengah ahli salik, orang yang berjalan kepada Allah, dia berpegang maksudun. Ada setengah ahli lahi ta'ala, dia berpegang la ilaha maujudun. Maka barulah pecah rahsia. Oh, barulah faham ustaz. Patutlah selama ni kita berzikir, bila tuan imam nak start enjin, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makmum kata apa? Hayyun maujud. Ni ceritanya. Dah? Makmum imam tembak lagi. La ilaha illallah. Makmum kata apa? Hayyun ma'bud. Ma'bud maksud boleh, tak ada masalah. La ilaha illallah. Hayyun ma'bud. Lepas tu la ilaha illallah. Betul tak? Oh, barulah kita faham dari mana datang mawujud, ma'bud, maksud. Jelas? Faham ke tidak? Jadi hamba ulang balik. La ilaha mawjudun bihaqqin, la harfun linafi jinsin, ilaha isim dia ataupun subjek dia, mawjudun predikat dia, dah bihaqqin dengan sebenarnya, ni tambahan ataupun syarah, illallah melainkan Allah. Sama juga la haula wala quwwata illa billahi. Baik. La sama juga syarahnya. Namanya la linafi jinsin. Dia masuk kepada isim nakirah, menafikan segala isim nakirah dan mengerja ia, menasabkan isim, merapatkan khabar. Isimnya ada, mana khabarnya? Tak ada. Wala quwwata. Quwwata ada isimnya, ada subjek, mana predikat? Tak ada. Ulama kata kena syarah, kena takdir, kena bawa datang. La haula ala ma'siyatin wala quwwata ala ta'atin. Jawab bagi kedua tadi illa billah. Baru betul lafaz dan bacaan hati. Baru betul lafaz dan makna. La haula wala quwata sebelum sembahyang insya-Allah akan datang. Dan kalau hamba masih lagi umur panjang, hamba akan kongsi dengan tuan-tuan macam mana nak duduk maqam ihsan dalamnya sembahyang yang ada kait dengan la haula wala quwata. La haula wala quwata illa billah. Kalau baca ayat ni serta faham dengan betul, ya Allah, aku tak ada daya upaya nak lari dari maksiat, wala quwata, dan juga tak ada kekuatan nak berbuat taat. Maknanya apa? Tuan-tuan, angkat tangan ni mudah tak? Mudah je. Allah. Kadang-kadang boleh bersilat. Betul tak? Tetapi kalau tak ada billah, kalau Tuhan yang mempermudahkan, kalau tak ada Tuhan yang menggerakkan, tak ada Tuhan yang mentakdirkan, tak ada Tuhan yang membantu, boleh angkat tak? Tak. Ni kaitan la haula wala quwata illa billah. Baca je ayat ni, zauk selalu. Sembahyang tak nampak kita dah. Tu yang tenggelamnya kita dalam perbuatan ya Allah. Nak nampak kita macam mana, dah angkat pun dia, dah rokok pun dia. Bak kata ulama dalam kitab Ad-Durrun Nafis, ibarat kita ni seolah-olah wayang kulit yang digoyang oleh tok dalangnya. Tuan-tuan tak pernah nampak tok dalang, betul tak? Kita nampak wayang kulit berjalan dah, bercakap mulut perut-perut. Kita nampak wayang kulit, tapi kita faham hakikat yang menggerakkan ia tok dalang. Tapi tok dalang tu nampak tak? Kenapa tak nampak? Siapa boleh jawab? Kita beri. Dengar dah, sebab dia terlampau cerah. Terlampau cerah nampak tak? Bulan nampak tak? Matahari nampak tak? Tak, bila terlampau cerah tenggelamlah ia. Dah, bila terlampau cerah tak nampak Tuhan. Spotlight lampu wayang kulit tu kuat. Bila terlampau cerah tak nampak tok dalang, dok nampak wayang kulit. Sama juga la haula wala quwata illa billah. Baca dengan makna yang tepat. Aku tak ada daya upaya nak lari dari maksiat, wala quwata, dan tak ada kekuatan nak berbuat taat. Nak baca bismillah pun tak boleh ya Allah. Nak baca Allah tak boleh. Illa billah, melainkan kehendaknya Allah, inayahnya Allah, tolongnya Allah. Fahaman ibarat? Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti pada bacaan kita.
Dengan katanya, dan telah berkata Imam Syafi'i, wallahu alam. Kita bersambung pada kuliah yang akan datang. Ada mengaji tak payah banyak, biar sikit. Yang penting kita nak faham, yang penting kita nak beramal. Baik, soalan. Hari ni hamba minta maaf tuan-tuan, minta maaf banyak-banyak, tak boleh semayang bersama tuan-tuan, tak sempat nak makan kenduri. 9.30 ada orang nak datang di pondok. Dia datang nak datang minggu lepas lagi. Minggu lepas hamba sibuk, terpaksa hari ni pula hari Ahad nak datang. Hamba kata ada kuliah. Datang lepas kuliah, lewat sangat pula, kesian ke dia jauh. Hamba kata datanglah lebih kurang dalam pukul 9.30 dan sebagainya. Wallahu alam. Soalan. Ayah anda ada soalan? Tak datang pula soalan. Allah tak, dia mudah ya. Tak faham tanya, tak tanya faham lah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Haji baju putih ada soalan? Jangan segan kalau rasa tak faham kuliah yang akan datang, ustaz minta tolong ulang balik, hamba tak segan-segan nak ulang. Ataupun Syekh hentak buat CD dah. Hentak jual CD lah bagi dia orang ni baca. Laku lagi. Solat awabin. Baik. Kalau awabin, kuliah kulhu. Yang al-ikhlas 6 kali tu hifzul iman. Hifzul iman. Bagus soalan dia. Baik. Masalah kaitan awabin, kenapa sunat dibaca, masalah kaitan solat memelihara iman, kenapa sunat dibaca kulhu sebanyak 6 kali? Kaitan dia, ulang balik. Ustaz, kenapa solat hifzul iman, semayang memelihara iman, kenapa sunat dibaca kulhu 6 kali? Kaitannya sama apa kitab yang kita belajar, sama juga benda ni. Kerana dalam ayat itu ada satu kalimat yang menguatkan keimanan kita. Di antaranya kalimah Allahus Samad. Buktinya sama. Kalau semayang hifzul iman, kalau tak faham makna Allahus Samad, iman makin bertambah tak? Duk lagu tu juga. Tapi kalau semayang dengan waktu kita faham. Sebab tu kata setengah ulama, kalau semayang seorang diri, Allahus Samad tu sunat dibanyakkan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad. Kita bukan tambah Al-Quran, kita mengulang-ulangkan ayat. Faham mana ibarat? Baca Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, titih Nabi yang ke-36. Ulama yang menghafal hampir 100,000 hadis daripada Nabi SAW. Kalau beliau jadi imam, dia baca ayat-ayat azab, baca ayat-ayat kemurkaan, baca ayat-ayat kemarahan daripada Allah, Habib Umar akan ulang 7-8 kali. Dia ulang ayat tu 7-8 kali. Tengok budak-budak kejap zau, kejap-kejap seorang menangis, kejap-kejap seorang pengsan. Sebab apa? Sebab faham. Kita tarawih pengsan juga bila tu imam nak habis. Sebab apa? Imam baca panjang tak faham. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan salah baca panjang, salah kita yang tak faham. Lepas tu marah imam baca panjang, salah. Bukan salah imam, salah kita. Wallahu alam. Akhir. Istikharah. Dia kaifiatnya banyak. Cuma kalau tuan-tuan beli buku, dengar dulu. Hamba pertama bila hamba duduk di sini, hamba berhadapan orang awam. Tuan-tuan bukan mengaji kitab secara mutalaah, secara muzakarah, secara bersungguh kitab dan sebagainya. Bila mana hamba berhadapan dengan orang awam, hamba terpaksa membawa pendapat-pendapat muktamad. Kalau cerita benda-benda khilaf nanti pening. Itu yang kadang-kadang bila masyarakat mengaji ikut tu, mengaji ikut ni, kadang-kadang tak boleh beda muktamad dengan khilaf, pening. Itu yang akhir sekali bergaduh. Jadi pendapat paling muktamad, yang pendapat hamba bawa ini, tuan-tuan beli buku lah mana-mana, belilah buku bab sembahyang sunat. Ulama kata sembahyang sunat yang masyhur antara maghrib dengan isyak, awabin dan hifzul iman. Ada juga ulama kata ditambah istikharah, ditambah solat sunat hajat dan sebagainya. Ala kulli hal pendapat ni banyak. Cuma pendapat yang paling masyhur di antara sembahyang maghrib dengan isyak, awabin dan hifzul iman. Awabin 8 rakaat, hifzul iman 2 rakaat. Kalau tuan-tuan malas sangat, tuan-tuan campurkan 2 sekali. Campurkan 2 sekali, buat 2 rakaat. Usalli sunnatal awabin ma'a hifzil iman.
Usalli sunnata awabin, tak payah baca bahasa Arab lah. Dah. Selagi puak Wahabi marah usalli, betul juga. Ada kita baca Melayu pun tak apa, tak salah. Allah, aku salat awabin serta memelihara iman. Aku salat awabin serta memelihara iman. Baca dengan bacaan baca dengan bacaan hifzul iman. Wallahu a'lam. Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami tulis janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami ulang janganlah engkau lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wa sababil a'zami likulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazuna biha su'al qawli wal amali wan niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillah rabbil alamin. Akhir kalam, hamba ingatkan lagi sekali, tuan-tuan yang beli buku, waktu nak bayar, adik ambillah RM10, mudah-mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi diri makcik. Fahaman ibarat, jangan sedekah kosong, niat sedekah gugur kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Afwan lakum.